السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Kita masih lagi pada bab yang kelima, bantahan ke atas pendalilan dengan kata-kata dan tindakan Syekh Sufi serta karya-karya mereka. Terakhir kita berhenti pada apa yang disebutkan oleh Ibn Aqil, bantahan Ibn Aqil pada muka surat yang ke-85. Yang sebelum daripada ni kita dah baca tentang bantahan daripada Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Maka malam ni kita akan sambung pada bantahan Ibn Aqil, ianya pada muka surat yang ke-85. Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala hakikatnya lebih awal berbanding Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan Ibn Aqil sendiri dalam kehidupan beliau melalui fasa-fasa terjebak dengan kelompok-kelompok yang menyeleweng, sehinggalah beliau kembali semula kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mana kembalinya beliau kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau membuat penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan penyelewengan kelompok-kelompok tertentu, termasuklah pada isu yang kita bincang ni, iaitu isu berkenaan dengan mengagungkan kalam, kata-kata, nukilan daripada guru-guru kerana telah memenuhi dalam diri pengikut-pengikut itu rasa hebat terhadap guru itu, sehingga mereka nak pergi kepada mengkuduskan perkataan guru itu. Maknanya tak boleh ditolak lagi, tidak lagi diletak di atas neraca Al-Quran dan Sunnah kata-kata guru tersebut, melainkan diterima secara bulat-bulat. Yang tu yang cuba dibawa oleh Ibn Aqil. Jadi kita tengok apa yang disebut pada muka surat yang ke-85. Dia sebut Ibn Aqil pernah mendengar sesetengah ahli sufi menyatakan syekh-syekh sufi apabila diperhatikan tabiat mereka sudah cukup untuk membawa kepada Allah dengan nasyid-nasyid, dan mereka mengiktikadkan ianya sebagai satu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Ini ialah kesan daripada dipenuhi dalam hati pengikut-pengikut itu rasa hebat yang tidak terkawal. Akhirnya semua tindak tanduk yang ada pada guru tersebut dilihat sebagai ruang dan peluang untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak diberi apa-apa takwilan, tidak diletakkan lagi sikap berhati-hati terhadap perbuatan itu, melainkan diterima secara bulat-bulat atas nama taksub ataupun kita sebut sebagai fanatik. Dia sebut lagi, dia kata Ibn Aqil menyatakan tidak ada kemuliaan kepada orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Sebab apa yang ingin disampaikan di sini ialah kata-kata yang disampaikan oleh sebahagian syekh-syekh sufi dan tarikat ini
jelas menyelisihi daripada apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Melanggar teori-teori asas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan akhirnya kata-kata itu diataskan. Kata-kata itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan itu ialah sebab berlakunya kegelinciran. Dan yang paling jelas sekali ialah berpalingnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia kalau kita tengok, pada peringkat awal, ianya okey. Flow tu pada peringkat awal tak ada masalah. Flow peringkat awal, guru itu membawa kepada untuk sentiasa melakukan ibadah. Yang ni tak ada masalah. Membimbing guru-guru tu membimbing anak-anak murid dia untuk sentiasa di atas track yang betul. Dia macam ni tuan-tuan, saya bagi contoh. Satu orang, dia nak jaga kesihatan tubuh badan dia. Dia nak jaga pola pemakanan dia. Dia nak jaga supaya tubuh badan dia ni berada di atas keadaan yang baik. Jadi, dia tak mampu nak buat sendiri. Akhirnya dia pilih untuk hire mana-mana orang jadi coach dia. Dia pergi ke gym ke apa, akhirnya di situ dia dapatkan penasihat dalam bab pemakanan, fitness dia apa semua. Pada zaman itu, pada zaman Ibn Aqil ni, lepas pada zaman Imam Ahmad, kurun 300 Hijrah, membawa kepada kurun ke-5 dan ke-6 Hijrah yang kita bincang ni, pada waktu tu manusia, umat manusia pada waktu itu, mereka ni sudah ada masalah untuk buat benda-benda baik ni secara sendiri dia tak mampu. Kalau zaman kita ni lagilah. Nak jadi orang yang sentiasa melazimi masjid, nak jadi orang yang sentiasa menjaga zikir pagi dan petang, nak jadi orang yang sentiasa menghidupkan malam dengan qiyamul lail, atas kesedaran diri sendiri, dia cukup payah. Benda ni telah dirasai pada sekitar kurun yang kedua Hijrah lagi. Keadaan manusia dia macam tu. Jadi, inisiatif daripada orang-orang yang sedar, yang nak supaya momentum ibadah dia tu sentiasa ada. Jadi, dia orang pun pergi kepada orang-orang saleh yang dilihat sentiasa melakukan ibadah. Lalu diminta orang saleh untuk guide dia, untuk tuntun dia dan pimpin dia, supaya dia sentiasa berada di atas ibadah. Cuma syaitan tidak akan pernah aman, sama ada daripada orang yang minta dan juga orang yang diminta. Orang yang minta Tok Guru ni untuk guide dia, syaitan pun tak aman kepada Tok Guru tu sendiri. Jadi kedua-dua belah pihak ini pun berjihad untuk melawan segala benda-benda buruk yang datang pada syaitan. Tak dapat dinafikan. Kita nak jaga sembahyang 5 waktu ni, momentum kita sendiri ni kadang-kadang ada waktu goyah. Kita perlukan rakan-rakan yang memang sekepala dengan kita. Apatah lagi kalau orang tu dia bersifat keseorangan, dia dikelilingi dengan suasana yang tak membantu, dia lagi mudah untuk menjunang semangat dia tu. Jadi dia perlukan kepada orang yang sentiasa pergi sekali ataupun paling kurang datang masjid jumpa muka-muka yang dia selesa. Muka-muka yang dia selalu duduk sembang. Dan inilah orang-orang yang akan selalu dekat. Itu normal, benda tu okey. Untuk setakat tu dia okey lagi. Okay. Bila mana dia pergi kepada mengkuduskan orang tu, bila mana orang tu dah mungkin lebih tua ataupun lebih ada haibah, keterampilan, akhirnya dia letakkan orang tu sebagai tuan guru dan sekian-sekian, mula datang rasa menghebatkan orang tu. Pada waktu itulah peranan kepada orang yang diikuti, iaitu syekh tu sendiri, dia sendiri yang kena stabilkan. Seperti mana Nabi dan juga para sahabat, bila mana mereka mengajarkan kepada orang-orang bawah dia. Macam Nabi dia ajar pada para sahabat, sahabat dia ajar pada tabi'in, mereka tidak mengajar fanatik, tapi mereka mengajar untuk berjalan berseiringan dalam ibadah. Mereka tak kata, tak payah buat yang ni biar aku je yang buat. Kalau kamu tak mampu buat, kamu sab pada aku je. Akhirnya berlaku unsur pembodohan. Dan pada waktu tu, datanglah bisikan-bisikan syaitan yang kononnya dirasakan sebagai ilham daripada Allah Azza wa Jalla, tapi ianya ialah bisikan syaitan. Dan akhirnya kawan tu rasa dengan ibadah dia macam boleh tengok orang-orang yang duduk dekat dengan dia ni lalai tara mana, ibadah tara mana. Itu ialah tipu daya syaitan. Jadi sampai pada tahap tu kerosakan sudah bermula. Sampai pada tahap tu kerosakan dah sudah bermula. Macam kita sebut tadilah, contoh dunia tu tadi. Bila mana orang pergi gym, okey, peringkat awal okey, dia duduk dengan coach okey. Tapi coach dia dah lain macam. Coach dah ajak balik rumah, ajak tidur dalam rumah dia. Yang tu tak jaga fitness tu. Dia jaga benda lain dah.
Yang tu pun kesesatan juga. Bahagian pada kita, cuma orang tak tulis buku je yang tu. Kesesatan dalam pergi gym dia panggil. Kesesatan ahli sufi ni dah ada. Cuma nak katanya bimbingan yang macam ni dia akan mudah menyeleweng. Bila dia ada rasa hebat kawan tu, ataupun dia dah pergi kepada benda yang over dah, tak perlu. Dia asalnya nak jaga momentum ibadah, tapi akhirnya ibadahnya tersasar. Dia asalnya nak jaga kesihatan diri dia pun dah tersasar. Dia pergi kepada benda lain. Sebab dunia memang macam tu. Keadaan manusia hidup di dunia dia macam tu. Dia akan ada wave dan movement seperti itu. Gelombang dan pergerakan seperti itu akan ada. Okay. Cuma bila mana kita meletakkan satu sumber ilmu yang paling utama, iaitu Al-Quran dan Hadis. Macam mana kita nak ambil manfaat pada Quran? Tuan-tuan dan puan-puan, nak ambil manfaat pada Quran ni tidak mesti kita membacanya. Quran ni dia perlu dibaca. Dia sebuah kitab yang perlu kita lafazkan dengan mulut kita, dengan lidah kita, untuk kita dapat benefit padanya. Permulaan dapat benefit tu ialah ketika mana kita melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita upgrade sikit, kita lafaz dan kita teliti. Betapa pemurahnya Allah Ta'ala mana-mana orang yang berinteraksi dengan Quran, walaupun interaksi yang bersifat paling low power dia, baca je, baca. Tak faham pun, baca. Yang ni pun dah ada kebaikan. Bahkan Nabi telah gambarkan lebih low pada tu, lebih rendah pada tu lagi, orang yang baca merangkak pun ada kebaikan. Baca merangkak pun ada kebaikan. Tapi dia akan naik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebab tu tipu daya yang terbesar sekali bila mana orang tu dia sibuk buat ibadah dan akhirnya dia tinggalkan bacaan Quran. Untuk menjaga momentum ibadah tu, memang Quran itu akan menjadi sesuatu yang beriringan sekali. Sebab tu kita nak masuk bulan Ramadan, dalam 3-4 hari lagi ni, bulan Ramadan akan mendekatkan kita pada Quran. Dan Nabi ni pada tahun kewafatan dia, tahun terakhir dia puasa Ramadan sebelum dia wafat, dia menggandakan hubungan dia dengan Quran. Sebab tu kalau kita baca riwayat, bagaimana dia telah khatam bersama dengan Jibril, tadarrus, sehingga 2 kali khatam. Pada tahun terakhir sebelum dia wafat. Nak kata bulan Ramadan ni dia pulung betul-betul untuk baca Quran. Cuma mungkin kita yang tak biasa baca Quran dengan kuantiti yang banyak, kita kena meningkatkan bacaan Quran kita berbanding bulan-bulan lain yang kita tidak berada pada bulan Ramadan dengan cara seperti itu. Sebab tu saya tak sarankan bagi orang yang tak ada experience khatam Quran sebulan sekali, ataupun tak ada experience baca Quran cepat, untuk dia try hard terus pada bulan Ramadan. Jangan. Benda macam ni dia mudah memasukkan rasa cepat bosan. Benda ni benda yang disebutkan oleh para ulama juga. Kita tak biasa baca Quran banyak, jangan kita start dengan banyak terus. Kita kena start dengan tadarruj, sikit-sikit. Kalau sebelum ni kita baca semuka sehari, masuk bulan Ramadan kita boleh try 3 ke 4 muka sehari. Dan jangan lebih daripada tu. Bila mana anda lebih pada tu, dia datang saja malah dan kita mengalah pada malah tu, kita akan tinggal dalam tempoh yang lebih lama berbanding kita start semuka sehari dulu. Hati-hatilah bab ni. Walaupun orang kata bulan Ramadan ni syaitan telah diikat. Dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sebut suffidatis syayatin. Ya. Tapi yang pasti syarah para ulama sebut diikat itu ialah ketuanya. Iblis yang diikat. Tapi dia punya gerak kerja ni dah ada. Sebagaimana kita bersedia nak sambut air raya, iblis juga bersedia nak menyambut bulan Ramadan macam mana nak hancurkan orang ni supaya Ramadan dia rosak. Dia dah rancang ratusan tahun yang lepas. Maknanya dia dah fikir macam mana dia akan liarkan kita punya nafsu, dan dibantulah dengan syaitan-syaitan yang kecil ni pun kita dah boleh rebah dah. Sebab tu kita akan jumpa dalam bulan Ramadan ni ada orang yang puasa dan ada orang yang tak puasa. Ada orang yang puasa dan orang yang tak semayang. Dia puasa tapi dia tak semayang. Ada orang yang dia puasa, dia cuma semayang tarawih, semayang fardu dia tak semayang. Inilah suasana yang kita akan jumpa dalam bulan Ramadan. Wujud manusia seperti ini wujud. Dia tak ada satu tahun tu dalam bulan Ramadan semua orang Islam pada tahun tu semua puasa elok, semua salat 5 waktu pun elok, semua tarawih pun elok, baca Quran pun elok. Dia akan ada orang-orang Islam seperti itu. Bahkan lebih teruk lagi, ada orang-orang Islam bila mana bulan Ramadan dia cari tempat-tempat yang suasana Ramadan tu tak terkelihatan sangat. Sebab tu ada orang bila mana dia masuk bulan Ramadan dia risau. Dia pun fikir, saya ni nak kena pergi Bangkok cepat ni. Bangkok tak nampak sangat Ramadan.
Muka dia pun macam muka Cina-Cina sikit. Dia pun makan sakan lagi daripada makan di Malaysia pada first Ramadan. Sebab dia rasa suasana di situ menyebabkan dia rasa selamat untuk buat benda tu. Ini nak sebut pada kita, dah masuk Ramadan, tapi liar. Sebab syaitan itu dilemahkan di seluruh dunia. Dia bukan dilemahkan di negara orang Islam saja. Cuma nak katanya inilah benda-benda yang akan berlaku bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan. Saya nak sebutnya, kelompok sufi, peringkat awalnya kelompok sufi ni, mereka datang dengan perasaan nak buat ibadah. Tapi nak katanya syaitan, dia punya licik, dia punya gerak kerja dia menipu kita dalam ibadah. Sebab tu para ulama juga menyebut adanya bab yang disebut sebagai syahwat dalam ibadah. Selain pada syahwat dunia, dia ada syahwat dalam ibadah. Syahwat dalam ibadah ni apa dia? Dia buat ibadah dalam keadaan melampau. Sebab tu kita akan tengok kepincangan kelompok sufi ni di mana, bila mana dia akan banyak mengagungkan kalam-kalam guru, macam bab yang kita bincang ni. Yang sebelum pada ni, dia bincang tentang banyaknya mengkhususkan zikir-zikir yang tak termasuk daripada aulawiyat. Kita ni ada zikir aulawiyat dan kita ada zikir pilihan. Bila mana sebahagian kelompok sufi dia start menyeleweng, dia utamakan zikir pilihan sehingga dia ketepikan zikir yang aulawiyat. Kelompok sufi yang sebenar, macam yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham, macam yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka membereskan semua dulu yang Nabi buat, baru dia orang pergi kepada amalan tambahan lain. Maknanya dari segi salat fardunya, dari segi zikir pagi dan petangnya, dari segi qiyamul lail, dari segi bacaan apa yang Nabi baca, semua didahulukan. Sebab tu tokoh-tokoh sufi yang awal, mereka daripada kalangan orang yang faqih, ada pengetahuan tentang hukum fiqh, mereka daripada kalangan orang yang dekat dengan Quran, daripada kalangan orang yang baca Quran. Dan di Malaysia kita, di Nusantara kita ni, kita tengok bagaimana berlakunya kepincangan yang lebih dahsyat lagi. Ada kelompok-kelompok ataupun orang tertentu yang mendakwa sebagai ketua ataupun mendakwa sebagai khalifah bagi tarekat sekian-sekian, baca Quran pun tak kerti. Itu sudah berlaku kepincangan. Itu sudah berlaku kepincangan. Bahkan nak masuk bulan Ramadan ni pun ada setengah-setengah tarekat tertentu, pengamal tarekat tertentu dan guru dia puasa pun tak. Bukan setakat tak puasa, ada yang macam okey sikit, dia puasa tapi rokok tak tinggal, rokok isyak. Benda ni berlaku. Saya cakap ni lah benda berlaku. Inilah suasana kesufian di Nusantara. Sebelum kita nak bincang suasana kesufian di tempat lain, suasana kesufian di Nusantara tak semua tapi ada. Ianya wujud. Ianya ialah benda yang memang ada. Sebab tu kita akan tengok sebahagian tokoh-tokoh sufi yang saya tak mahu sebutkan nama dia, sebab bila mana kita sebut, dia akan sentuh beberapa individu yang lain pula. Cuma nak sebutnya ialah ada yang bulan Ramadan dia isap okok daun lah. Okok daun dia isap. Orang tanya dia, kenapa Tuan Guru isap okok? Dia kata tidak ada orang yang nak mengenyangkan perut dia dengan isap okok. Dia mesti makan. Jadi tak batal. Dia kata rokok ni bukan daripada benda yang mengenyangkan. Dia hanya benda sampingan sahaja. Jadi kita isap. Kita isap. Dan dia akan pergi kepada fake yang lebih teruk lagi. Sebab tu yang keluar video ustazah tu kata kalau berak kena potong tahi apa semua tu jadi macam tu. Tuan-tuan dengar kan video tu kan? Itu semua benda payah lah agama. Tak perlu pun. Tuan-tuan buanglah air besar seperti mana tuan-tuan buang air besar di bulan lain. Sama saja. Tak perlu risau nak kena potong, nak beli gunting khusus ke untuk guna dalam tandas. Tak perlu. Yang tu tak perlu. Dia kadang-kadang macam tu lah. Dia bila mana masuk bulan Ramadan ni, dia ada geng-geng yang buat payah. Dia ada geng-geng yang open sangat sampai cuai. Tapi benda-benda macam tu saya tak pelik. Sebab itu memang orang kata apa, cara perbahasan fake bagi kelompok-kelompok yang belajar dengan cara tertutup. Dan memang benda tu ada dalam kitab pun. Kitab-kitab fiqh yang diulas oleh ulama Nusantara ni, dia memang ada kesulitan yang sampai ke tahap tu. Kita tidak mengatakan ianya daripada bab kebodohan yang melampau. Itu mungkin kadang-kadang tersilap lidah ataupun tersilap tangan menulis waktu menghuraikan bab tu. Sebab tu kita tak pelik bila mana kita baca kitab-kitab Jawi lama, dia ada perbahasan tentang tidak sahnya salat seorang imam yang pakai mic tu, wayar mic tu dia bersambung dengan speaker atas tu kena tarik burung. Salatnya batal. Sebab menanggung najis tu. Tuan-tuan boleh banyak speaker masjid kita ni tetap basuh pun. Ke tuan-tuan basuh? Naik cek, tak ada tarik burung. Confirm imam kita semua sah. Dia ada orang dia fikir sampai ke tahap tu.
Ini bab yang dah payah sebab dia kata speaker wayar dia bersambung sampailah kepada imam duk pakai tu yang selit. Tapi sekarang dah ada option lain. Kita ada mic wireless. Mic wireless memang tak patah. Sebab dia memang tak ada wayar. Jadi pakai. Yang nak pegang pandangan tu, masjid dia kena pastikan semua wireless. Cuma nak katanya, perbahasan itu ada. Bahkan yang lebih, maaf saya sebut yang ni, yang lebih rigid lagi. Rigid lagi. Saya rasa saya nak sebut lah benda ni. Sebab nak sebutnya, nanti kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak akan terkejut. Antara kriteria pemilihan imam. Kriteria pemilihan imam. Setengah-setengah kitab. Bukan kitab-kitab yang ditulis macam tokoh-tokoh besar dalam fiqh ni. Dia macam kitab terpencil je. Nak jadi imam, tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata nak jadi imam ni orang macam mana? Pertama, orang yang paling banyak baca Quran. Ini orang yang hafal Quran lah, ataupun orang yang banyak mendampingi Quran. Tapi bila mana orang hafal Quran tu ramai, dalam kawasan tu semua orang hafal Quran. Nak kedepankan siapa? Nak kedepankan orang yang banyak baca Quran dan bacaan Qurannya baik dan ada dia punya pengetahuan fiqh dia. Tapi ada setengah kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama ni dia ada perbahasan yang agak kita dengar pun macam terkejut. Dia kena pilih yang paling apa tu? Yang paling kecil kemaluannya. Yang ni something sikit lah. Satu kerja nak kena check. Jahit tak buat lah benda tu. Cuma nak katanya inilah perbahasan yang memang ada. Saya tak kata benda ni tipu. Dia memang ada. Sebab dia kira yang paling kecil tu yang paling kurang syahwat dia. Inilah benda payah. Kalau kita jemput imam-imam Arab, tak something lah benda tu. Cuma nak katanya ini ialah penambahan yang mula berlaku. Saya sebut ni lah dululah perbahasan zaman dulu ni, benda ni wujud. Okay. Cuma sekarang orang dah terbuka cara pembelajarannya, jadi isu-isu ni tidak lagi diangkat. Cuma nak katanya pernah ada. Kalau kita baca dalam buku ni, kita akan jumpalah elemen-elemen itu. Sebab tu sebahagian sufi yang melampau, dia bukan hanya pergi kepada benda-benda macam tu, dia akan pergi kepada potong kemaluannya. Sebab nak jadi orang yang paling terjaga syahwatnya. Yang ni Nabi tak buat ni. Yang ni confirm tak datang daripada bimbingan salafus salih. Yang ni dah datang di atas dasar kemelampauan. Jadi zaman Ibn Aqil ni dah ada macam tu. Bibit-bibit macam tu dah ada. Okay. Kemudian dia sebut lagi, dia kata, begitu juga dengan merenung sunnah Rasulullah, kerana Allah Azza wa Jal berfirman. Kita kena baca daripada atas lagi. Hal ini kerana orang Islam melembutkan hati mereka dengan merenung janji baik daripada Allah di dalam Al-Quran dan juga janji buruk daripadanya. Begitu juga dengan merenung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibn Aqil dia nak sebut, poin dia ialah bila mana dengar Quran, hati tersentuh, ini petanda orang yang iman dia okey. Tapi ada masalah seterusnya, ada sebahagian orang, dia dengar benda lain, hati dia tersentuh, dengar Quran, hati dia tak ada apa-apa kesan. Yang berlaku pada kelompok sufi pada zaman Ibn Aqil ni, bila mana dengar nasyid, dengar kasidah, dengar kata-kata guru, menangis. Dengar Quran, muka melopong macam tak tahu apa. Macam batang kayu kata. Tak ada apa, tak ada respon. Sepatutnya orang yang elok imannya, bacaan Quran yang paling meruntun jiwa dia. Tapi ada sebahagian orang yang sufi ni dengar kasidah, dengar selawat yang bukan lagi daripada bimbingan dan apa yang ditunjukkan dalam hadis, dengar kata-kata guru, dia menangis. Sebab tu kalau saya sebut benda ni, dia akan jadi banyak contoh lah, nak kena touch. Cuma tuan-tuan akan tengok ada setengah-setengah kelompok tertentu, bila mana guru dia bercakap, dia menangis. Bila mana orang baca Quran, dia tidur. Itu masalah. Dan ada setengah golongan lagi, dia tak join sufi apa pun, dia dengar lagu je dia menangis. Dengar lagu pun dia menangis, tengok drama pun dia menangis. Ni dia tak join sufi mana-mana, yang tu dah lalai sedia dah pun. Cuma nak katanya itulah keterpalingan hati. Cuma yang ni lagi dahsyat sebab dia atas nama agama. Kita tak kata orang yang sedang tengok drama, tengok Hindustan ke, dengar lagu apa ke, dia menangis, dia yang sedang mengalami benda tu, dia pun tak kata itu bahagian daripada agama aja, dia tak kata. Yang jadi masalahnya untuk kelompok sufi ni, waktu dia dengar kasidah, waktu dia dengar selawat, dia sedang mengatakan ini adalah bahagian daripada apa yang agama aja.
Jadi dia punya lapisan yang mengelirukan tu lagi tebal berbanding orang yang lalai. Inilah yang dibawa oleh para ulama. Bila mana para ulama sebut ahli bid'ah lagi bahaya daripada ahli maksiat, poinnya di sini. Sebab pelaku bid'ah sedang merasakan mereka sedang beragama. Adapun pelaku maksiat, mereka sedang mengiktiraf apa yang dia buat tu adalah maksiat. Dia orang tidak mengatakan dia orang sedang melakukan ibadah. Sebab tu ada orang dia rasa macam, ni kenapa kelompok ni sibuk nak touch yang macam ni, sedangkan ramai lagi orang buat maksiat. Orang buat maksiat itu cerita lain. Orang buat maksiat, kita tak bersetuju dengan maksiat dia. Dan dia yang sedang buat tu pun, dia tak kata dia sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Dia pun tahu dia lalai. Adapun benda-benda yang macam ni, ialah kesan dia mengelirukan. Inilah yang disebut sebagai fitnah. Fitnah yang datang seperti mana potongan malam yang gelap. Dia mengelirukan. Orang jadi keliru. Orang tengok agama ke tak agama. Pakaian semua pakaian agama. Jadi ini benda yang nak diangkat oleh Ibn Aqil. Tuan-tuan boleh bayang, Ibn Aqil ni anak murid pada Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat tahun 241. Dia mungkin sekitar tahun 300 membawa pada tahun 400 Hijrah. Tahun 300 ke tahun 400 Hijrah ni tak jauh lagi dengan zaman tabi'in dan tabi'un tabi'in. Kerosakan sudah ada. Kita yang 1445 ni, dia lagi pekat kerosakan dia. Sebab tu orang duk bercakap, ni kenapa ni pengikut-pengikut orang tertentu ni punya seronok. Dia tak reti beza ke otak dia. Tok guru dia cakap benda tak betul, benda-benda yang tak kena. Kita tak payah pelik. Sebab suasana ini seawal kurun yang lebih awal lagi tu lagi pun dah ada. Sebab tu ada kawan-kawan saya yang kuliah sekali apa semua. Dia macam mengungut. Payah, saya bukan malas kuliah, saya tak semangat kuliah. Saya masuk je kuliah. Dia masuk je kuliah, dia tengok orang tak bawa buku lah, orang ni lah, orang tidur lah. Lalu dia pun rasa macam tak semangat nak kuliah. Saya kata, kalau kita baca dalam Siyar A'lam An-Nubala, Hasan Al-Basri, kita pernah dengar Hasan Al-Basri ni tabi'in. Dia ni ditahnik oleh Umar Al-Khattab. Dia tabi'in. Pada waktu dia mengajar, zaman dia mengajar, orang yang datang kuliah dia ialah orang yang bermata dalat. Nak cari kat mana tak kena dia. Tu zaman tu. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia datang kuliah, dia bukan nak dengar ilmu, dia cari ustaz ni, dia nak tergeliat lidah kat mana. Kita nak cut video dia, kita nak heboh satu dunia. Zaman Hasan Basri dah ada macam tu. Zaman Hasan Basri dah awal lagi. Maknanya Hasan Basri ni dia sempat dengan sahabat. Maknanya manusia dia bermula kerosakannya cukup awal, sangat awal. Sebab tu kata para ulama, tanda kiamat yang utama ialah kewafatan Rasulullah. Wafatnya Nabi ni, umat ni sudah lagi tidak terbimbing dengan baik. Wafatnya Nabi. Apatah lagi kita yang lagi jauh daripada Nabi, kewafatan Nabi ni. Maka lebih-lebih lagi lah bimbingan Al-Quran dan Sunnah itu sangat-sangat terancam. Sangat-sangat terancam. Okay. Jadi zaman Hasan Al-Basri ni ada orang yang datang dan tengok dekat mana dia nak problem dalam kuliah dia, maka itu isu akan diangkat. Zaman tu. Maka akan disebar sekian orang. Orang sampaikan, anak-anak murid dia sampaikan kepada dia, tapi dia tak peduli pun. Sebab dia rasa ini ialah luar daripada kemampuan kita. Bila mana orang cuba salah fahamkan apa yang kita ucapkan, dia dah luar pada kemampuan kita. Dia tak mampu untuk kita angkat. Sehinggalah Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Sehinggalah Allah Ta'ala yang akan membelanya. Sebab tu orang yang berdakwah dia kena ada jiwa ni. Iaitu jiwa, kalau orang putar belikkan kata-kata dia jangan kalut, jangan jelapak sangat. Risau, nak buat fake account sampai 5-6, nak jadi tentera dia nak cover daripada belakang, dia tak perlu. Sekiranya dia benar dengan Allah Azza wa Jalla, sekiranya dia benar dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala yang akan membela dia, lambat ataupun cepat. Itu benda yang kita kena yakini. Ini perkara yang kita kena yakini. Sebab tu para salafus salih akhirnya dia orang membiarkan benda tu berlaku. Allah Ta'ala yang sempurnakan. Yang kita boleh sempurnakan diri kita supaya kita tak rasa ujub dengan apa yang kita buat, supaya kita tak rosakkan momentum ibadah yang dah kita jaga. Akhirnya Allah Ta'ala akan sempurnakan. Tuan-tuan tengoklah bagaimana kekalnya kitab Muwatta Imam Malik. Zaman Imam Malik hidup, orang yang tulis buku dengan nama Muwatta ni lebih pada 10 orang. Lebih pada 10 orang. Termasuk Imam Malik. Anak murid ni duk risau. Sebab anak murid melihat ini sudah ada unsur plagiat nama. Dari segi akademik lah. Plagiat nama. Orang pergi mengadu dekat Imam Malik. Tak risau ke, tak nak buat press conference ke nak jawab? Nak bagi tahu dekat masyarakat, sesungguhnya aku berlepas diri daripada muwatta' orang ni, muwatta' orang ni, muwatta' orang ni.
Jawapan Imam Malik simple. Sekiranya aku buat ni kerana Allah Azza wa Jal, dia akan kekalkan yang ni. Tapi kalau aku buat kerana benda lain, Allah Ta'ala akan hapuskan. Sebelum aku wafat pun dia akan hapuskan. Yang kekal hanyalah Muwatta' Imam Malik. Muwatta' orang lain semua hilang. Dia ada, tapi dia tak terkenal. Dia tak dikenali. Ini benda dan perkara kita kena sedar. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Muka surat yang ke-86. Ibn Aqil pula menyatakan, kita tidak mempunyai syekh yang boleh kita serahkan diri kepadanya dalam semua hal, kerana tidak ada seorang syekh melainkan dia juga berada dalam taklif syarak. Yang ni penting. Yang ni indikator yang tuan-tuan kena ambil pada malam ni, kayu ukur. Satu orang yang kita anggap dia sebagai guru. Kalau zaman kita ni, dia ada beberapa kategori lah. Ada orang dia belajar follow guru dia, dia memang betul-betul follow. Kalau zaman dulu, yang follow guru ni termasuklah berkhidmat pada guru. Zaman dulu, salafus salih ni. Yang ikut guru dia pergi mana-mana. Sebab tu kita akan tengok pada zaman Imam Ahmad, pada zaman Muhammad bin Munkadir apa semua ni, anak-anak murid ni sampai tahap follow Tok Guru sampai balik rumah, tidur dekat tangga rumah Tok Guru. Sebab tunggu nanti subuh dia bangkit, dia nak keperluan apa. Zaman kita tak boleh buat. Zaman kita buat tak ada kerja orang tu. Orang tengok dia ni taksub lain macam. Tapi zaman dulu benda tu normal. Saya sendirilah pengalaman, saya duduk di Yaman, pernah tengok suasana ni. Saya duduk di setengah-setengah tempat yang lain. Di Yaman lah yang paling obvious sekali. Ada sebahagian anak murid yang memang follow betul guru dia. Di Saudi, di Madinah apa semua, yang tugas dia bawa teko dengan gelas air. Di Nusantara ni yang masih lagi ada, di Indonesia banyak, di pesantren. Di Malaysia kita ni pondok-pondok ada tapi tak terlalu menonjol. Di Indonesia banyak. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada video orang share di Indonesia yang Tok Guru lalu ni, anak murid hampas sejadah. Tak nak bagi Tok Guru tu pijak. Saya tak kata benda tu betul. Cuma nak katanya benda tu berlaku, masih lagi wujud. Kalau guru tu guru yang bimbang kepada anak murid dia supaya tak timbul taksub dan fanatik, dia tak akan benarkan anak murid dia buat macam tu. Tapi kalau guru yang jenis steady dan dia suka orang buat macam tu, dia biarkan benda tu berlaku. Sebab saya ada pengalaman pernah kuliah di mana? Di Padang, di Indonesia ni. Kita pergi di pesantren Hamka. Walaupun pesantren tu pesantren Hamka. Tapi kerana wave dan movement di Indonesia ni, kalau yang belajar di pondok ataupun dia panggil santri ni, berkhidmat dengan guru ialah benda yang diburu oleh mereka. Mereka cuba berlumba-lumba untuk jadi orang yang berkhidmat dengan guru. Termasuklah yang nak jaga slipper tuan guru apa semua ni, yang jaga betul. Kerja dia jaga slipper. Saya sampai di Padang, dia bagi rumah penginapan apa semua. Malam tu kuliah pada student dia, santri lah, istilah dia orang santri. Okay. Dia di Indonesia ni dia well prepare lah atas meja kuliah ni. Dia ada air mineral. Lepas tu dia ada air halia. Lepas tu dia ada air kopi. Lepas tu dia ada kuih lagi. Kita tengok dia nak suruh kita kuliah ke nak jemput kita makan. Ni atas meja kuliah ni. Ni bukan macam ni air mineral je. Bukan kata salah, cuma kalau nak buat pun okey juga. Cuma nak katanya di Indonesia dia macam tu. Dia proper. Dia sangat proper. Waktu saya minum, tak habis lah sebab banyak air dia. Ada seorang budak yang duduk depan ni, bangkit nak ambil dah bekas yang minum tu, nak ambil dah. Saya kata jangan ambil. Nak minum yang belum disentuh lagi. Cuma nak katanya dia orang normal benda tu. Dia orang normal. Itu ialah benda-benda yang bahaya. Untuk agama dia bahaya. Okay. Cuma ada sebahagian kelompok dia memang tak peduli. Sepatutnya dia kena hormat guru dia, tapi dia buat lebih kurang. Yang ni pun tak betul tak? Dia kena di antara keduanya. Jangan melampau sangat. Cuma untuk kelompok sufi ni, yang jadi macam ni ialah kerana guru tidak imbangkan. Saya secara peribadi tengok antara tokoh zaman kita ni lah, yang jaga benda ni ialah Dr. Ramadan Al-Buti. Dia jaga benda ni. Kita tahu Ramadan Al-Buti ni dia memang dia punya kecenderungan sufi. Dia ulama daripada Syria. Antara benda yang kita tengok pada diri dia, dia tak benarkan orang cium tangan dia. Dan orang tanya dia dalam satu bual bicara wawancara ni, kenapa tak bagi cium? Dia rasa macam tak layak untuk tangan dia ni dicium. Dan tak layak untuk dia ni dimuliakan. Dia jaga. Tujuan dia buat macam tu ialah dia nak jaga momentum orang ni supaya beragama dengan agama yang betul. Orang mana yang kamu kena prioritikan? Dalam wawancara tu dia kata, lebih afdal dia mencium tangan ibu bapa dia daripada dia mencium tangan aku.
Tapi kalau orang yang tak sedar dan orang yang seronok dengan benda-benda yang macam ni, dia akan benarkan. Sebab tu kita akan tengok di negara jiran di Indonesia ni, bukan setakat cium sama jantina ni, hatta perempuan yang datang dekat ni bersalam dengan tuan guru tu, dia cium tangan tuan guru tu, tak berlapik pun. Kalau tuan guru tu tahu benda tu tak betul, dia akan kata kamu cium tangan suami kamu lebih baik pada cium tangan aku. Tapi dia rasa seronok. Jadi masalah sekarang ni, dia rasa seronok. Syaitan lah bermain di hati tu. Rasa seronok orang buat macam ni. Memang kita dilayan dengan layanan seperti ni, kita akan jadi seronok lah. Sebab orang angkat kita. Jadi ini yang berlaku pada zaman Ibn Aqil. Dia kata tidak ada yang kita boleh ikut, serah diri pada dia, sehingga kita melihat dia berada dalam taklif syarak. Maksudnya seorang guru, kalau kita nak berkhidmat dengan dia pun, kita tengok dia ni jenis semayang 5 waktu, ada selalu masjid, padan nak berkhidmat dengan dia pun. Dia ni jenis pemurah, ada orang susah, dia antara cepat bantu, dia antara yang concern dengan orang susah, banyak masa dia dengan orang miskin apa semua. Yang ni padan nak khidmat. Tapi kalau dia hanya cakap kita kena salat 5 waktu, dia haram tak nampak. Dia hanya cakap kita kena bantu orang miskin, dia tak pernah bantu orang miskin pun. Dia ambil duit daripada orang miskin. Ini tak padan untuk dibuat khidmat padanya. Sebab taklif syarak tidak terlihat pada diri dia. Jika wujud syekh yang perlu kepada murid menyerahkan segala keadaannya kepada beliau, sudah tentu syekh tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Ibn Aqil. Kalau ada orang yang boleh serah diri, serah semua benda, yang aula untuk diserah diri ialah Abu Bakar As-Siddiq selepas pada Nabi. Tapi sahabat tak buat benda tu. Sahabat tidak menyerahkan diri mereka, menyerahkan segala apa yang dia ada kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang paling lembut dan yang paling dekat hatinya selepas pada Rasulullah bagi umat ini. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok ayah dia ni bila mana dekat dengan Quran, dia macam take time sangat lama. Baca Quran je dia akan lama. Sebab apa? Dia akan menangis. Kesibukan dia dalam baca Quran tu, dia punya distraction yang positif dalam baca Quran. Dia ada distraction yang negatif, halangan negatif. Macam kita baca Quran, sebab apa kita baca Quran jadi lambat habis? Sebab kita duduk balas WhatsApp, buka telefon apa semua. Itu distraction negatif kita. Distraction orang saleh ni, dia baca Quran, hati jadi sebab besar hati dia, akhirnya dia kena stop dulu ayat tu. Jadi Aisyah pernah beritahu kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau waktu salat jemaah, jangan tolak ayah aku ni jadi imam kan, bagi orang lain. Sebab Abu Bakar ni bila mana dia salat, dia akan take time lama lah. Sebab dia satu orang yang sangat lunak hatinya dengan Quran. Kita pergi lalu azan tu. Okey, kita tengok sikit je lagi muka surat 86 ni. Bila mana Ibn Aqil menyebutkan kalau ada orang yang boleh diserahkan diri padanya atas alasan nak berguru ke nak apa ke, maka orang itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ianya tidak berlaku pada zaman sahabat. Nak sebut kepada kita apa dia? Mengambil ilmu daripada mana-mana guru, ianya boleh. Tapi memperhambakan diri pada guru tak boleh. Beri diri kita, serah diri kita macam hamba pada guru tak boleh. Dan kalau benda tu berlaku, kalau ada setengah orang, dia memang jenis suka khidmat pada guru, dan bila mana tak dipantau, khidmat dia tu akan melampau. Guru tu bertanggungjawab untuk betulkan balik. Dia tak boleh seronok. Sebab sebahagian orang dia mengambil kesempatan di atas murahnya sebahagian orang untuk berkhidmat pada dia. Jadi ini benda penting yang nak dibawa oleh Ibn Aqil. Dia bukan nak kata buang terus. Beradab dengan guru kena ada. Menjadikan kata-kata guru yang benar sebagai pedoman hidup boleh. Mengambil buah-buah fikiran dia, tulisan dia, mengagungkan benda-benda yang dia sebut tu kalau sekiranya betul, ianya tak salah. Tapi bila mana berlakunya kepincangan, iaitu kemelampauan, sehingga datang kata guru, maka dibelakangkan Al-Quran dan hadis Nabi. Tengok guru dia lebih besar daripada dia tengok ibu bapa dia, lebih besar daripada dia tengok suami dia ataupun pasangan dia lah. Biasanya suami lah yang tinggi-tinggi pangkat ni. Jadi inilah benda yang salah. Ini benda yang salah berlaku bila mana kita belajar sesuatu, bila mana kita berguru apa semua. Dia berkait dengan adab berguru lah poin dia. Sehingga boleh pergi kepada kata apa, mengagungkan kata-kata guru ni ialah kerana kita beradab dengan guru secara melampau. Hulu lah istilah dia, melampau. Okay. Jadi di mana-mana pun jangan melampau menjadi orang yang nak berkhidmat kepada guru sehingga semua guru buat tu kira betul semua.
Dan juga jangan melampau dalam tak setuju dengan guru sehingga bersikap biadab. Yang ni kena seimbang di antara keduanya. Okay. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada apa yang dah kita sentuh pada malam ni, kepincangan yang berlaku lebih banyak kerosakan tu bermula daripada diamnya orang yang menerima penghormatan. Iaitu guru tu sendirilah. Guru tu sendiri dia seronok dengan kemuliaan yang orang beri. Dia tak cuba untuk tarik handbrake ke, dia tak cuba untuk perbetulkan balik. Sebab macam kita sebut pada awal tadilah, yang mengikut dan yang diikut kedua-duanya tidak aman daripada syaitan. Yang pasti Nabi mengajarkan kepada kita berlindunglah daripada syaitan, termasuklah syaitan yang merosakkan emosi kita. Sama ada dia mengegokan kita ataupun dia melemahkan kita, menjadikan kita ni lemah semangat apa semua, itu semua termasuk daripada godaan syaitan. Dan syaitan sangat bermain-main dengan licik pada ibadah yang kita lakukan. Jadi kita kena hati-hatilah bab tu. Rasanya kita berpada di situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah untuk kali yang akan datang, kita terus kepada bab yang ke-6 lah. Ni lepas daripada Ramadan, lepas raya apa semua lah ni, baru kita masuk balik. Bab kelima ni kita kira dah selesai lah, sebab bantahan Al-Mazri, Qad'iyat, Ibn Arabi dan kesimpulan tu ialah benda yang lebih kurang sahaja yang disebut. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-6. Kita berpada di sini untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat dan beri kekuatan pada kita untuk menjaga momentum ibadah yang benar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.